COVID-19 PKRC. Ini berikutan jumlah kes jangkitan yang menurun bagi pesakit tahap 3 dan 4 di pulau itu. Hospital Medan yang telah beroperasi sejak 27 Jun lalu itu bakal dipindahkan ke Kelang Selangor, Labuan, satu-satunya wilayah yang telah mencapai 80% penduduk dewasa yang telah menerima suntikan lengkap vaksin 2 dos. Selain upacara serah terima tugas, turut diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada barisan petugas Hospital Medan ATM Labuan oleh Komander Hospital Medan ATM Labuan, Kolonel Dr. Muhammad Hafizi Abdullah bersama Pengarah Hospital Labuan, Dr. Adnan Musa Balidran. Malaysia merekodkan kes sembuh COVID-19 tertinggi dengan 12,373. Jumlah jangkitan baru juga pada paras tertinggi dengan 17,405 kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara, diikuti jumlah kes mengikut negeri dan pecahan pesakit mengikut kategori. 41 kluster dikesan hari ini, 22 daripadanya melibatkan kluster tempat kerja, 16 komuniti, 2 pusat tahanan dan 1 pendidikan. Pulau Pinang dan Selangor masing-masing mengenal pasti 4 kluster tempat kerja, Kuala Lumpur dan Melaka masing-masing 3. Johor, Kedah dan Negeri Sembilan masing-masing 2, manakala 2 lagi kluster dikesan di Pahang dan Perak. Bagi kluster komuniti pula, 6 kluster direkodkan di Kelantan, Sabah 3, Pahang 2, Terengganu, Johor, Kedah, Melaka dan Perak masing-masing 1. 3 daripada 16 kluster komuniti yang dikesan melibatkan aktiviti ziarah menzarahi pada musim perayaan. Setakat hari ini, Malaysia mencatatkan 3,568 kluster, 2,518 telah tamat dan 1,050 kluster masih aktif. 10 lagi kes membabitkan varian Delta dikesan di negara ini bagi tempoh 22 Julai hingga hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes-kes varian yang membimbangkan VOC itu dikesan sebanyak 3 kes di Melaka, 2 kes masing-masing di Kedah dan Johor, serta masing-masing 1 kes di Terengganu, Perlis dan Selangor. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2 varian Delta bertambah kepada 199 kepada keseluruhan kes VOC, kini 419, termasuk 206 kes varian Beta dan 14 kes varian Alpha. Beliau menerusi laman Facebooknya memaklumkan pengesanan itu hasil kajian berterusan Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Sementara itu, kes varian yang perlu mendapat perhatian VOI kekal 20, meliputi 13 kes varian Theta, 4 kes varian Kappa dan 3 kes varian Eta. Keseluruhannya, kes VOC dan VOI di negara ini adalah sebanyak 439. Sementara itu, Kementerian Kesihatan mengunjurkan kes COVID-19 akan terus meningkat untuk beberapa hari sebelum tren itu dijangka berkurangan dalam beberapa minggu lagi. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam, Dato' Dr. Chong Chi Kiong berkata, ini susulan langkah aktif pengesanan kontak rapat sebanyak yang mungkin dan proses ketat kuarantin selain strategi saringan wabak disusun semula agar lebih efektif. Menurut beliau, kemunculan varian Delta serta terdapat ramai individu yang tanpa gejala tidak menyedari telah dijangkiti dan boleh menyebarkan virus menyumbang kepada peningkatan kes COVID-19 di negara ini, terutamanya di Lembah Kelang.
Jelasnya, meskipun kadar vaksinasi telah ditingkatkan, keberkesanan vaksin yang mengambil masa 2 minggu selepas individu melengkapkan dos kedua menyebabkan jumlah kes harian tetap tinggi pada masa ini. Ujarnya, berdasarkan data dari negara-negara yang merekodkan kadar vaksinasi tinggi, jangkitan virus masih boleh berlaku disebabkan varian Delta walaupun terdapat pengurangan ketara pesakit yang dimasukkan ke hospital dan yang bergejala teruk. Justru bagi membendung penularan COVID-19 di Lembah Kelang, beliau yang juga pengerusi pasukan bertindak khas Greater Klang Valley GKV telah merangka beberapa langkah strategik bagi mengoptimumkan perkhidmatan perawatan, mengurangkan penularan serta menyediakan perkhidmatan sokongan kepada komuniti dan petugas kesihatan. Antara langkah yang diambil adalah dengan mengukuhkan Pusat Penilaian COVID-19 CAC melalui pelaksanaan virtual CAC kepada individu yang tidak bergejala dan bergejala ringan serta memperkukuhkan pengurusan pemantauan pesakit di rumah. Selain itu, lebih banyak ujian RTK antigen di klinik kesihatan dan kepada pengamal perubatan am melalui penjualan kit ujian kendiri yang diluluskan oleh pihak berkuasa peranti perubatan MDA diadakan. Program vaksinasi untuk sektor pendidikan akan disegerakan. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Kari Jamaluddin memberi jaminan semua warga pendidikan akan diberi sekurang-kurangnya 1 dos vaksin sebelum sesi persekolahan dibuka. Ketika ini, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 ITF sedang bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan dalam memastikan warga pendidik termasuk anggota kumpulan pelaksana yang masih belum mendapat janji temu dapat dikenal pasti segera untuk diberikan tarikh suntikan. Sehingga 27 Julai, seramai 303,682 guru, iaitu 73.5%, 45,197 anggota kumpulan pelaksana AKP ataupun 67%, dan 33,633 pekerja perkhidmatan sokongan kontrak, seramai 38%. Sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi vaksinasi, guru kelas peperiksaan tingkatan 5 dan 6 status kemajuan adalah menggalakkan dengan sejumlah 80,717 guru atau 90% telah divaksin. Manakala untuk sekolah swasta pula, seramai 12,894 guru atau 66.8% telah divaksin, merangkumi 4,367 guru tahun peperiksaan atau 58% dan 3,026 kaki tangan sokongan telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Pelajar calon STPM dan berumur 18 tahun ke atas juga akan diberi tumpuan untuk pemberian vaksin selaras ketetapan dibuat kerajaan. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes COVID. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Kami juga Sudah bersedia. Ambos dia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19. Bertemu kembali.
Guam Syari'i di seluruh negara boleh mengemukakan permohonan bagi pengoperasian pejabat atau firma guaman syari'i sepanjang tempoh Pelan Pemulihan Negara PPN. Permohonan adalah melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI COVID-19 Intelligent Management System CIMS. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam satu kenyataan berkata permohonan tersebut akan diuruskan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM. Ini bagi tujuan pertimbangan untuk kelulusan pengoperasian tertaluk kepada pematuhan SOP dan bergantung kepada negeri-negeri yang berada dalam fasa PPN. 4 subsektor diberi keutamaan iaitu khidmat nasihat profesional guaman syar'i, perkhidmatan guaman syariah, perkhidmatan khidmat nasihat dan peguam syar'i bagi tuntutan harta pusaka, hibah dan wasiat dan perkhidmatan perunding keluarga Islam. Di Sarawak, polis sedang menjejaki seorang lelaki berumur 44 tahun kerana didakwa merogol anak saudaranya minggu lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Bau DSP Pogi Nyaun, dalam kejadian pukul 6 petang 19 hari bulan itu, suspek dipercayai melakukan perbuatan itu terhadap mangsa yang berumur 12 tahun di tepi jalan dekat Kampung Keranji Bau. Kejadian sumbang maram itu dipercayai berlaku semasa suspek membawa mangsa berjalan-jalan dengan keretanya dari Kampung Lidah Tanah sebelum mengugut mangsa dengan sebilah pisau. Kes disiasat di bawah Seksyen 376B Kanun Kesesaan kerana sumbang maram. Tarikh perbicaraan SRC kedua berkaitan 3 pertuduhan pengubahan wang haram 27 juta ringgit terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke satu tarikh lain. Ini berikutan permintaan pihak pendakwaan sementara menunggu rayuan Datuk Seri Najib terhadap keputusan perbicaraan SRC pertama di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memberitahu pemberita selepas pihaknya dan peguam Datuk Seri Najib memaklumkan perkara itu kepada Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Zaini Mazlan di dalam kamar. Pihak pendakwaan dan pembelaan juga akan mengemukakan permohonan bertulis bagi penangguhan perbicaraan itu. Di samping itu, bukti dalam kes SRC kedua mempunyai kaitan langsung dengan kes pertama khususnya jejak wang dan sebagainya. Selain tarikh perbicaraan pada Ogos nanti, pihak pendakwaan juga akan memohon untuk mengosongkan tarikh perbicaraan pada Mac dan April tahun hadapan. Susulan sekumpulan warga asing ditahan selepas melanggar SOP PKP dengan mendirikan solat sunat Aidil Adha secara berkumpulan di Taman Pelangi Juru 20 Julai lalu. Polis kini sedang menunggu arahan daripada pihak pendakwa raya untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata kertas siasatan sudah dilengkapkan dan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya DPP. Kesemuanya kertas siasatan telah dihantar kepada pihak DPP. Semua mereka telah pun diberi jamin dan menunggu keputusan daripada pihak. Minggu lalu, 84 individu yang terdiri daripada 83 warga asing dan seorang lelaki tempatan ditahan. Ini selepas tular satu rakaman video berdurasi 22 saat memaparkan ratusan individu yang dipercayai warga asing sedang menunaikan solat sunat Aidil Adha pada pukul 8.30 pagi. 3 termasuk bekas wartawan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor hari ini atas pertuduhan menjelaskan doktrin palsu berkaitan agama Islam antara Disember tahun lalu hingga Februari tahun ini. Ketiga-tiga tertuduh, Wan Nurhayati Wan alias atau lebih dikenali sebagai Ibu Yati 42 tahun, Nurafiza Ahmad 46 tahun dan Abdul Hamid Yub Zainuddin 60 tahun membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Syar'i Muhammad Khalid Syai. Wan Nurhayati dan Nurafiza masing-masing menghadapi 3 dan 1 pertuduhan di bawah Seksyen 7 Enakman Jenayah Syariah tahun 1945 iaitu menjelaskan doktrin yang bertentangan dengan hukum syarak.
Abdul Hamid pula menghadapi 2 pertuduhan di bawah Seksyen 9 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor tahun 1995 kerana mempersendakan ayat Al-Quran. Wan Hayati dan Rafiza dituduh melakukan kesemua kesalahan itu pada 2 Disember hingga 2 Februari lepas menggunakan akaun Facebook masing-masing, sementara Abdul Hamid pula kira-kira pukul 9 malam pada 2 Februari di Taman Dato' Razali, Kampung Melayu, Ampang. Kes bagi Wan Hayati dan Rafiza akan disebut semula pada 2 November ini, manakala Abdul Hamid pada 18 Januari tahun depan. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM Maritim Johor mengagalkan cubaan sebuah kapal tangki melakukan pemindahan minyak secara haram di perairan Tanjung Balau, Kota Tinggi. Kapal tangki berkenaan berdaftar di Belize, Amerika Tengah. Pengarah Maritim Johor Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, sekitar pukul 3.45 pagi semalam, kapal tangki itu cuba melakukan pemindahan minyak dengan sebuah kapal di bawah tahanan Maritim Johor yang sedang menunggu proses perbicaraan. Nahkoda kapal gagal mengemukakan sebarang kebenaran, bersauh dan kebenaran melakukan aktiviti pemindahan minyak. Turut ditahan 10 kru warga Indonesia berumur 24 hingga 60 tahun. Di Perlis, 5 rumah dan khemah di pekarangan Pusat Pemberian Vaksin Dewan 2020 Kangar rosak susulan hujan lebat beserta angin kencang melanda negeri itu petang tadi. Dalam kejadian sekitar 5.30 petang itu, bumbung 2 rumah di Gua Said Alwi, Kangar dan 3 di Sungai Berembang, Simpang 4 diterbangkan angin. Bantuan awal berupa barangan makanan kini telah disalurkan oleh Esko Negeri yang juga Adun Simpang 4, Nurul Hisham Yaakob kepada mangsa terlibat. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang membuat bancan bagi mendapatkan anggaran sebenar kerosakan agar bantuan susulan untuk membaiki kediaman terjejas dapat disegerakan. Kelantan FC gagal meneruskan rentak kemenangan dalam saingan Liga Premier selepas tumpas 1-2 kepada PDRM FC di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru petang tadi. Pada aksi itu, Kelantan dikejutkan dengan jaringan pembukaan pelawat pada minit ke-26 menerusi sepakan penalti Kapten The Corps Lazarus Kaimbi. PDRM terus mendominasi perlawanan dan hampir menambah derita tuan rumah melalui beberapa percubaan, namun gagal menghasilkan tambahan jaringan. Babak pertama berakhir dengan kelebihan 1 gol berpihak kepada PDRM. Bersambung babak kedua, The Red Warriors berjaya mengikat kedudukan 1-1 pada minit ke-49 menerusi sepakan percuma menarik kapten pasukan Mario Arquez. Jaringan itu menyuntik semangat pemain tuan rumah untuk mencari kelebihan gol, namun peluang terhidang gagal dimanfaatkan sepenuhnya. Sebaliknya, pemain gantian PDRM Bruno Suzuki hadir tepat pada waktunya untuk membunuh sisa-sisa perjuangan tuan rumah apabila meledakkan jaringan kedua pada minit ke-83. Keputusan itu kekal hingga tamat perlawanan sekaligus memberikan 3 mata buat PDRM. Ini pula keputusan lain perlawanan yang berlangsung hari ini.
Berita tengah malam berakhir di sini. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Shah Musa. Assalamualaikum dan selamat malam.